Ah, tapi you dah share screen, you boleh keluar appeal ke? Sekejap. Mana you punya screen tu? Okay. Ada kan? Okay. Keluar. Boleh? Lepas tu nanti kita record dekat sini Mana tadi? Ni Ni. Ni. Oh, dah. Ini dah record? Post dulu. You want to raise your iPad. Okay. Okay, so just relax, and adapun session today is actually a sharing session from me as an outsider, as an industry player. So jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kalau ada sebarang soalan just interrupt me. Anggap je ni session macam kita kopi-kopi lah. Faham tak? Ini like ataupun korang baring-baring tengok TikTok, tengok video orang tengah bagi ceramah ke something like that. So just take it like that lah. Okay, it's a free and easy and it's an open discussion. Just ask any questions under the sky. Okay? Nak tanya benda yang remeh-remeh pun saya layan je. Sebab I know I've been in your place. We have been we have had so many doubts in our mind, like betul ke aku ni nak ambil civil engineering ni kan. Saya faham ada situasi student yang memang dia tak ada choice. Dia macam dia belajar tu kan. Okay, dah sekolah dulu ambil science stream, ambil je lah civil engineering kan. Tak dapat medik, ambil lah civil engineering. Or I might be good in math and physics, ambil lah civil engineering. Or maybe ada student yang ada parents yang beraspirasi untuk anaknya untuk menjadi civil engineer. Walaupun hakikatnya anaknya nak jadi influencer, macam artis, macam tu lah. Tak apa, layan je. Just anggap je ni is actually a path for you that has been set by Allah Subhanahu Wa Taala. Maybe ada hikmah kenapa? Because I've been in that situation. I wasn't inspired to be a civil engineer, to be honest. Spill the tea. That is your slang kan, spill the tea. Okay. I wasn't inspired to be a civil engineer, tapi no dah kat sini. Jadi anggap je saya ni datang dari masa depan korang. Nah, okay. I'm so new with those terms. So I was trying to relate with you guys. Relax tau. Kalau rasa mengantuk tu tidurlah sekejap. Power nap seminit, 2 minit, dan bangun dan balik. Tapi agak rugilah kalau kita jarang jumpa kan. Kalau tak ada soalan tu nanti macam rugilah kan. I know sekarang ni ada yang tengah tengok TikTok, tengah tengok Facebook, faham. Go ahead, tapi at the same time dengar jugalah tadi speech saya ni. Okay, it's a sharing session. Don't worry, jangan berat-berat. Cik-cik korang dah penat dah menghafal notes semua tu kan. I understood that, very understood. So firstly, okay, I'm gonna tell you a bit. Oh, sebelum tu saya nak acknowledge and welcome to our participant from online, Mr. I don't know what's the name, Silver. Saya difahamkan dia kurang sihat, jadi saya doakan Encik Silver ni dikurniakan kesihatan, diberi kesembuhan yang segera dan dipermudahkan urusannya lah. Okay. Hi. Okay. Okay. So next I'm gonna tell you the first 3 slides. Saya akan brag about myself je. Okay. Akan percepatkan lah. Tapi saya rasa I feel the need to share this because you will be having the same career, the same path as me, as mine, kan? Okay. I had my diploma in civil engineering in construction in UiTM Perlis. Actually, saya sama batch dengan Dr. Mazlina. Dia best student masa saya dulu. So, saya selalu refer dengan Dr. Mazlina lah. Macam, apa-apa je, refer dia. She's very hardworking, very smart, and excellent lah. Okay, jadi and then lepas diploma 3 years in Arau, saya sambung degree di UiTM, di Shah Alam. I used to sit at your place now. Now switch place. Next year, next 10 years, it might be your place as well in front. So saya datang dari masa depan. Okay. Lepas degree, I graduated in 2010, 11.
11. Baru nak shock macam, yelah kan, kita dah tak minat civil engineering. Lepas tu, malah nak kerja dulu kan masa tu. Masa tu. Tapi tiba-tiba dapat offer kerja dengan company as a water engineer. Oh, okay, anyway. Masa degree dulu, saya punya, I don't know how the scheme now. Tapi masa saya dulu, saya major in water lah. Water. Dulu ada highway, ada water, ada structure. Initially, I was in a structure group. Tapi after 2 weeks, apa tadi? Saya rasa macam tak boleh go lah dengan structure. Macam tu. Macam semua budak-budak pandai je kan. Macam, no, not my cup of tea lah. So kebetulan masa tu water punya course ada second intake, if I'm not mistaken. So they are having second intake students and nak diletak di bawah water major lah. Jadi saya dah I don't know how. Mungkin the coordinator kot. Saya mohon dengan coordinator and then kena nak minta tukar lah. Tapi masa tu tak boleh simply tukar. Dia kena swap. Suka sama suka. That means masa tu kalau ada student structure yang nak tukar ke student water nak tukar ke structure, so that's it lah. Tapi ramai yang nak structure masa tu, so it's gonna be easy for me. So masa tu alhamdulillah adalah student ni nak tukar. Jadi saya join water group. Water engineering group and then dia masuk structure. And sampailah sekarang ni, my background is water engineering lah. Jadi, I haven't planned for it. Saya just layan insting je. Macam, water lah. Macam tu lah. Faham tak? Kalau korang ada that spark macam, I don't know, but highway lah. Macam tu lah. So, saya layan je lah. Dia macam ni, as long as benda tu tak melanggar syariah, tak berdosa kan, layan je. Faham tak? So, maybe it was destined for you lah. Jadi, lepas tu saya water engineering and alhamdulillah I enjoyed it. Macam, walaupun, of course, I was like normal student. Ada je saya punya subjek yang saya fail kan. Masa tu, structure. Masa tu guna British Standard. Okay, British Standard. Jadi, masa final exam tu, open book. So, I thought, senang lah kan, open book kan. Sekali, baru first question dah 30 minit dah saya tak termenung macam tu kan. Jadi, lepas 30 minit tu kan, tiba-tiba ada seorang, one of the best student, keluar. Macam, dia sudah pandai kot. Tapi dia keluar, dia macam give up. Tapi tolong jangan ikut amalan ya. I'm not encourage you. I don't encourage you to do such things. So, first thing, try to avoid fail subject. Okay, cuba. Okay. Kalau ini adalah kalau kita dah accident dah. Jadi maksudnya kalau ada accident bukanlah tak ada ruang untuk kita maju. I remember that day I was so down sebab masa diploma saya agak I would say my result agak excellent lah. Macam Dean's List 5 out of 6 semesters. Yang satu semester tu saya bermain lah kan. Dah 3 semester duduk Dean's List lah. Masa Pak Ko tu main-main. Jadi taklah Dean's List. Lepas tu backup balik. Again, that's why we fall 7 times but we rise 8 times. Faham tak? Jadi it's always like that. Bukan, it's not the end of the world lah dekat degree ni. Nanti dekat luar nanti tak fail sekarang, kat luar dia fail, who knows kan. So it's just a dynamic of life kan. Masa degree tu saya ingat lagi saya fail and I was so down, like I was questioning myself what happened to me kan. Macam tak macam tak boleh go lah sana. I remember I consult Dr. Mazlina masa tu because she was doing very well masa tu and I wonder how she keeps that momentum kan. Dia rajin, note dia banyak berjela kan. Macam saya pula pemalas kan. Lepas tu dia macam ni tau trick dia. Orang first sem ni korang kena try 3 point, kalau strike kau macam kalau boleh 4 flat lah. Kalau boleh 3.7 lah. Strike kau. Dia macam part 1 3.5 above.
part 2 3.5 above. You are having that momentum in you already. So sebab as you progress to part hujung-hujung tu, the subject will be very difficult. Faham tak? And if you have a, contohnya kan, kalau part 1 part 2 pun dah 3 and below kan, nak naik balik tu macam sakit sikit, nak kejar balik tu. Faham tak? But if you already create a strong base, macam contohnya kan, result sebelum tu sekarang masih pakai CGPA lah kan. Okay. Kalau CGPA 3.7, part 2 3.63 contohnya kan. And CGPA pun dalam 3.6-ish kan. Jadi part 3 tu, satu, kita dah ada semangat or momentum yang kita tak nak, we don't want to fall below that. Kita dah ada rasa takut, the fear untuk jatuh, satu. If anything happen, like life hits hard kan. Jadi kalau lah apa-apa berlaku kan, kalau still lah satu subjek kita macam kantoi kan, dia akan jatuh sikit je. And then nak back up balik tu senang sikit sebab kita dah create the that's the maths. I don't know why, tapi please kalau tak faham, cuba pegang dalam diri, try untuk excel masa masa part 1 ni. Part 1, part 2, part 3. Part 4, part 5 tu nanti. Nanti kita fikir nanti, kita fikir kemudian. Tapi try dulu, try untuk dapat. Part 1 kan, so it's not too late. So that is actually masa saya di-invite dan saya di-brief oleh Dr. Mazlina akan objektif talk ni kan, those are the things yang memang saya macam nak share dengan student, biar dia orang tahu kan. Macam tu lah. Macam tu. Jadi lepas tu yang masa structure tu next semester saya repeat again. That's why masa saya dah goyah dah. Jadi tapi saya pujuk diri macam, if you are not pujuking yourself, siapa lagi nak pujuk kan. Jadi next time saya struggle lah. Saya struggle dah sedar diri, saya belajar balik. And then barulah saya back up and then alhamdulillah lah, tak tinggi tapi boleh lah. Saya graduated 3.3 lah. Tu macam borderline yang macam kalau orang luar tengok macam Kita ke bawah. boleh lah masuk dalam tu. Masuk. Macam tu. Faham tak? Ada lagi kota dia. Kalau you guys have 3.7, 3.8, kalau boleh berdiri. masuk, silakan masuk tuan. Macam tu kan. Jadi itulah istilah. Faham ke tak? Okey. Jadi okay. Lepas habis di degree tu, apa tadi, saya nak ni lah, saya ni jadi saya ikut kepala sendiri tau. So I'm not sure whether Dr. Mazlina has the right person to invite to give speech because I'm not a good civil engineer. Okay. Lepas tu, but she insisted, but I feel I take it as a compliment and a chance, opportunity to share with you lah. I was the backbenchers actually, macam. Jadi jangan yang belakang-belakang tu, yang tengah tidur tu, you still have harapan. InsyaAllah. Kalau ngantuk tidur je, saya okey. Kan? Lepas tu, lepas di graduate degree, saya dapat offer kerja dekat company di kampung saya dekat Kuching Sarawak kan. Saya dapat offer kerja 5 bulan as a water engineer. And then projek dia pula pasal non-revenue water. Belajar pun dalam negeri, dekat uni. Faham tak? Jadi I think it as a challenge lah. First day dah kena masuk chamber tau. Ni bukan main lagi kan, tegak sesemak kan, I'm gonna work in an office job. Jadi dia beli ke sini. To be an engineer, saya terus dicampak ke dalam chamber, tak tahu apa, pasang flow meter. Lumpur-lumpur kat tu lah. Tak ada je baju-baju macam ni, tak ada. Masa tu pakai baju t-shirt je, pakai boots. Tapi saya pernah saya pernah buat nature of work non-revenue water ni. Okay, basically non-revenue water is ada aliran tak terhasil. Saya ajar sikit lah NRW pasal water engineering lah. Bahasa lainnya pipe bocor. Okay, contohnya kalau kita logi kita kan produce dalam 10 megaliter sehari.
Tapi kalau bila dah sampai ke pengguna, dia Oh, dapat sudah. kan kalau sampai ke pengguna kita akan billkan kan penggunaan dia. Itu abang. Tapi bila dah total up semua Ini. from the bill consumption tu semalam. jadi 70 megaliter je. Itu saya Mana lagi 30 megaliter? Ini betul-betul. Macam 30 megaliter tu hilanglah ke dalam langkah longkang. It could be Okay. many Okay. reasons. Hmm. It could be pipe bocor, it could be kecurian. Dengar mudah, tapi nak investigate mana pergi hilangnya kebocoran tu, that requires a skill. I won't talk about it. Tapi saya tak beritahu lah. So, salah satu kerja untuk investigate non-revenue water ni is I have to Seminggu measure di sana dapat tekanan air pada waktu malam. Di sana Pukul 3 pagi, 2 pagi, di mana tuan-tuan dan puan-puan sedang Sih, tidur. Kan? Kenapa kita measure pressure waktu malam? Sebab waktu malam penggunaan air paling rendah. Okay. Kita jarang orang pergi Jaring besar kita dia. bangun sekejap untuk buang kecil semua kan. Tapi penggunaan air pada tahap yang minimum waktu malam. Biasanya pukul 2 pagi, 3 pagi. Bila penggunaan kurang, pressure dia kuat, tinggi. Jadi bila pressure dalam pipe, apa akan jadi? Pipe akan mudah pecah kan? Itulah salah satunya kenapa kita perlu measure pressure in water tengah malam. So I was in the side, in the field, duduk tepi pipe hydrant tu baca pressure gauge kan. 3 pagi, gematap lah disendirikan ni. Kerja aku sampai 10 sampai 30 tahun ni kan. So I was like questioning myself lah, betul aku nak jadi engineer ni kan. Yang dah dengan anjing kiri kanan ni dah ni dah tak ada perasaan dah. Kan? Kita layan. Ada certain thing in life ni, certain phase in life ni, we have to sacrifice one phase of our life doing we don't like, we don't favor in order to achieve our dream. It is called sacrifice lah. Okay? Pelan-pelan. Lepas 2 tahun, masa saya layan je saya punya boring tu kan. Apa tadi jadi water engineer tu kan. Tiba-tiba ada satu momen tu it's spark ilham, macam interest. That is the tipping point for you guys. You guys punya course ni, masa student life ni, you will hit that tipping point. Ada satu masa orang akan terfikir, this is what I'm gonna do. Jangan risau, tu macam hidayah lah. So daripada situlah korang akan memasang jentera sepenuh kudrat untuk buat and achieve that dream, your dream. Faham tak? That's tipping point bila hanya Allah yang tahu. Berdoa je. Dan sekarang ni walaupun boring, walaupun ngantuk, layan je. Yang penting macam yang saya cakap tadi, yang apa yang kita buat tu berilmiah, berfaedah, tak berdosa, tak melanggar syariah, cukup. Alamak, your free meeting will end. Ya, betul. Sarung ada untuk sini. Okay. Betul. Okay. The tipping point ni lah. Masa tu lah saya rasa macam okay, I have this skill already. No wonder Allah tadi ini kan saya dah skill, saya dah jumpa dah ilham saya kan. Saya dah decide I want to be a hydraulic modeler. Sebab mentor saya masa tu is a modeler, hydraulic modeler. Hydraulic modeler tak banyak dalam Malaysia ni. Tapi mentor saya masa company saya tu, saya kerja dengan consultants from Australia, UK. So my direct mentor is daripada ni lah, daripada UK tu. Jadi I was inspired by her. Jadi masa tu lah saya decide untuk sambung ke master, buat master MSc of Water Resources in Technology and Management di University of Birmingham. Why University of Birmingham? Jangan tanya, okay, how I browse university masa tu macam ni tau. Satu, saya tengok lah, universiti mana yang ada offer water engineering. Lepas tu, saya skim through. So, it is a good technique or tips for you guys as well lah. Tengoklah universiti mana yang provide water engineering punya course. Second, tengok subtopik dia. Ada tak pasal hydraulic modeling? Ada tak pasal water distribution?
It's okay, you Okay, continue. ada tak yang pasal harus distribution? Jadi lepas tu dah skim through, adalah the final 5 university, Liverpool John Moores, Surrey, masa tu, and Birmingham. And how do I choose? How do I pick? Why Birmingham? Bila saya Google, saya dapat building yang macam Harry Potter sikit. Okay, this is gonna be my university. Tak, jadi relax lah kan. Macam semua universiti pun bagus kan. Tapi at the end of the day lah, dapatlah kan. Government, masa tu, okay, untuk yang JKR ni, I'm gonna give a brief review on JKR lah. JKR adalah bukan satu-satunya. Dalam Malaysia ni ada 2 je jabatan teknik. Jabatan teknik yang terakui di bawah Perba AP 182. Tak perlu tahu lah AP 182 tak. Tapi secara legally, lawfully, secara aktanya, hanya 2 jabatan dalam Malaysia ni yang boleh buat kerja-kerja teknikal. Boleh menjalankan projek, which is JKR dengan JPS. Jabatan Manager. Jadi JKR is actually kita ada perunding kan. Sebenarnya JKR adalah perunding yang paling besar di Malaysia ni. Government lah. Jadi setiap projek-projek kerajaan, dia setiap contohnya lah, okay, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia nak buat hospital kan, dia nak buat hospital. KKM tak boleh guna dia punya jurutera, dia kena melalui JKR. JKR tolong buat hospital untuk kami, macam tu. Unless kalau KKM nak buat hospital sendiri, dia kena mohon dengan JKR, mohon pengecualian. Kuasa tu hanya pada JKR atau JPS je kan. Jadi okey, berbalik kepada saya punya career path tadi, kalau nak masuk JKR kan, saya daripada awal lagi water kan, water engineer, lepas tu jadi hydraulic modeler kan. JKR ni kita kena bersedia untuk buat whatever field. Kalau dia nak letak kita buat jalan, dia akan masuklah kita ke sama jalan. Kalau dia nak kita buat bangunan, kita akan masuklah buat bangunan. Kalau dia nak masuk infrastruktur, kita akan masuk infrastruktur. Regardless of whatever field that you have, contohnya saya water kan, saya tak pernah buat jalan. Dia akan bersedia je lah. Tapi alhamdulillah, saya masa tu bila saya masuk je, dia orang dah screen through, dia orang campak tu kan. Dia campak saya ke bahagian bekalan air Labuan. Bahagian bekalan air Labuan ni adalah water operator macam Air Selangor yang saya cakap tadi tu lah. Tapi dekat Malaysia ni, Labuan satu-satunya negeri yang masih water operatornya masih di bawah kerajaan lah. Macam kalau negeri-negeri lain, macam Air Selangor dah corporate dah syarikat Air Selangor kan. Lepas tu semua dah corporate dah. Except Labuan. Labuan je masih government federal yang yang handle take over. So jurutera government lah yang akan menjalankan operasi untuk bekalan air di Labuan. Kan? Ada ke orang daripada Labuan kat sini? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi saya dah jadi untuk ke 4 ke 5 tahun saya jadi kerja di Labuan, saya balik JKR, saya diletakkan di bawah kejuruteraan infrastruktur pengangkutan pula. Jadi yang ni out of my expertise lah. I'm not saying I'm expertise, tapi my background lah. Jadi kejuruteraan infrastruktur pengangkutan ni adalah untuk projek-projek buat infra untuk pengangkutan. Contohnya, kalau untuk marine, kita buat jetty, maritiman, kita buat jetty. Untuk udara, contohnya pengangkutan udara, kita buat airport. Kalau darat, kita buat railway. Infra untuk tu, untuk projek-projek dari kerajaan lah. Jadi, tapi untuk cawangan ni, saya tak diletak di bawah, dia ada 3, maritim, airport dengan darat kan, yang railway. Saya diletak sebagai portfolio officer. Portfolio officer is actually an officer yang overseeing semua project team, tak kisahlah daripada udara ke darat ke, untuk
kita buat pelaporan ke ketua pengarah, ke top management. Contohnya kalau tak kisahlah apa whatever, nanti diorang akan disalah apa jenis laporan. Jadi kamilah penyelarasnya. Saya kena oversee, it's bird eyes punya view sikit. Kan? Jadi so pelaporan lah. Okay, kau dah buat apa? Okay, lapor kat aku, nanti aku lapor dekat atas management. And then last kali lepas 2 tahun saya buat portfolio officer Bukan macam kalau kasih berdiri yang sakit betul. dan air di bawah penelitian sumber asli, alam sekitar dan perubahan iklim. Untuk bekalan air, dulu bekalan air di bawah Bukan masalahnya sekarang ini begini pun sakit betul. masa tu keluarkan JKA punya portfolio lah. Bukan kata itu satu, tapi kaki saya lagi yang begini. Jadi Kalau untuk sebalik bekalan air ni di bawah Kementerian Sumber Asli tadi lah. Jadi tapi untuk pegawai-pegawai di bekalan air itu adalah pegawai-pegawai yang disangkutkan. Kita orang panggil kader, dia seconded daripada JKR. Okay, dia macam ni. In easy term, JKR hantar orang dia pergi BBA untuk buat kerja. Macam tu lah. Okay. Ini adalah projek-projek yang saya dah involve lah. A few lah. Actually ada je tapi saya macam malas nak flex. Jadi saya dah pernah buat. Sekarang ni saya buat yang saya involve adalah projek pembangunan pinggiran takungan air pinggiran sungai. It's a kolam yang besar. Okay, untuk Melaka. Siapa orang Melaka? Melaka kan ada a few water crisis dulu kan? Tak ada air kan? Jadi sebab apa? Sebab tak ada air. Turun sikit, kawasan air tak cukup. Okay. And then situasinya masa dia ada, okay, kalau korang belajar water engineering kan, sumber air ni daripada water catchment tau. Yang biasanya yang di atas kawasan tinggi, high elevation kan. Tapi disebabkan perubahan iklim, hujan yang turun tu dia tak turun ke water catchment tu. Kan? Jadi water catchment tu dia tak turun. Dia orang pelik, hujan turun je kan sampai banjir kan, tapi kenapa kita tak ada air untuk diproseskan. Tapi sebab perubahan iklim, panjanglah explanationnya, tapi basically sebab hujan tak turun dekat water catchment tu, ke atas tu. That's why kerajaan membuat satu inisiatif untuk kita tap air kan, okay, water catchment dekat atas, dia akan turun ke laut melalui sungai-sungai kan, sungai-sungai sampai ke laut kan. Jadi hujan maybe tak turun ke atas tu, tapi dia whatever in many keadaan pun dia tetap akan turun ke laut. So kita akan tap daripada sungai tu, kita buat kolam tapungan. Itulah projek taps lah, taps Melaka. So kita kat Melaka tu dekat Sungai Kesang tu, kita akan divert air dia sikit, and then kita korek kolam yang besar. Kan, kolam yang besar, kita buat kolam yang besar. Kalau tahu Tasik Biru, macam dekat sana pernah viral juga kedai restoran Makisa tu. Dia cantik Tasik Biru tu kan. Basically Tasik tu lah, Tasik tu nanti akan kita gabung. Dia ada a few Tasik, 3 Tasik. 3 Tasik tu kita akan korek and then gabungkan jadi satu Tasik yang besar untuk menjadi sumber air kepada Melaka. Itulah yang saya akan involve lepas ni. Okey, baru nak cerita pasal objektif kan. Tapi basically saya dah bagi tahu dah tadi. Sebenarnya masa Dr. Mazlina brief saya, dia cakap dia nak saya bagi tahu apa je phases in construction, in engineering. Sikit yang malam. Dia banyak that you go throughout saya. So saya akan nak cerita yang nak bagi gambaran. Kalau korang dapat faham sikit pun saya dah happy dah. You know, it is a journey. So maybe kalau tak dapat grab 10, grab 5, 6 pun dah cukup dah. 2 pun saya cukup lah.
Ya. Jadi saya akan cerita pasal thesis in project management. Dan kalau untuk minit yang maybe half an hour yang akan explain on the route to professional engineer. Okay, lepas tu professional istilah Udah jam 3 gitu baru adalah dapat tidur. satu ikhtiarafan yang sepatutnya semua engineer, graduate engineer perlu dapat. Tapi Kalau apa kan? ikhtiarafan tu dia Kalau apa? semua layak sebenarnya. Masih sakit kayak pinggirnya ya. Sekarang ni dia punya sistem dah dimudah cara. Lapan. Stop mudah tapi disesuaikan sebenarnya. Sepatutnya daripada dulu-dulu assessment tu sepatutnya macam tu. Okey. Yang tu sebenarnya untuk lecturer. Yang tak ada IR lagi. Tapi untuk student, nanti kan lepas graduate, kita akan jadi graduate engineer tau. Tapi lepas tu, lepas kita kerja-kerja, kita akan mohon untuk jadi professional engineer pula. Kalau professional engineer adalah title IR di depan tu, bolehlah flat kan? IR tu kan. Padahal sama je, ada je yang bukan IR ada tu. Okay. Engineering like I told, engineering industri sangat luas. Tak semesti you akan jadi civil engineer. You might end up jadi academia, which is lebih noble kerjanya, kan? Ini ataupun jadi entrepreneur, kan? Dia terpulang. Again, masa saya cakap tadi lah, layan je. At the end of the day, once you got that tipping point, tepuk dada tadi iman, aku nak jadi ni lah. Sebab kita ni berbeza-beza. Ada orang kita tak boleh tahu kerja dekat four walls punya ni. Dalam bilik dia tak boleh. Dia kena bergerak. Jadi maybe construction industry sesuai untuk dia. Kan? Dia, walaupun kita tengok macam construction industry ni panas lah. Tapi if you guys like it, kan, benda yang adventurous macam tu, why not? Kan? Kerja tu dalam menyihatkan. Kerja yang kita banyak bergerak kan. Walaupun tak aesthetically pleasant for certain punya definition of aesthetic lah kan, bagi saya okey je, cantik je, siapa whatever color you have is cantik je. Tapi saya actually kalau you suka benda yang challenging, yang apa tadi, yang bergerak ke sana ke sini kan, yang tak duduk je kan, you might enjoy jadi in the construction industry. Tapi ada je orang yang maybe introverted sikit, dia gempak gila kalau Bagi kuih lagi kan? behind Bagi desk kan. So that is boleh your, bagi kuih lagi. dia macam Boleh bagi kuih lagi. Spana dengan pisau, dua-dua pun sejenis tool. Tapi spana untuk memutar bolt, pisau untuk memotong makanan kan. Dua-dua berfungsi, dua-dua pun mempunyai apa tadi, kelebihan masing-masing yang boleh ialah untuk kita menjalankan ibadah. Tadi Kan nak diberi makan ke macam mana ibu sah. kan, tapi ialah untuk menjalankan kerja-kerja yang bermanfaat lah kan. Jadi macam tu jugalah engineer. Kalau orang suka hiking, camping luar tu kan, suka outdoor activities. Pasal saya kalau lapar lagi. Be suitable for you, seperti construction site engineer kan. So, kalau letak you ke office, you won't utilize your function fully lah kan. Macam tu juga lah engineer. Yang ni saya jumpa dalam Twitter X. So engineer could be, dia ada 3 cabang lah, which I quite agree with this apa tadi, susur galur engineer ni kan. Hello, okay. So you might if you like teaching and if you like teaching, you might wanted to be a lecturer. Okay, honestly, sebenarnya dulu kan saya tak tahu kan saya nak jadi engineer ke tak kan. Sebenarnya saya nak jadi lecturer. Saya nak jadi lecturer, kenapa dia memang kurang apa lah punya law back kan. Saya nak jadi lecturer, so ada dah, okey dah. Okay. Saya nak jadi lecturer. Jadi tapi masa tu again saya dah cakap kan, ya lepas graduate je 5 bulan terus dapat kerja jadi water engineer tu, saya grab je lah whatever opportunity. So zaman saya tu dah zaman mula
mula susah nak dapat kerja. So I cannot demand much. Kan. Jadi saya layan dia. Itulah drag sampai sekarang kan. Jadi over the time bila saya jumpa tipping point in the middle tu, okay lah, I want to be an engineer lah. But I still love to talk, to share and to teach people kan. That's why saya libatkan diri lah dengan dengan giving lectures to students kan. So still juga jadi akademik. Jadi I don't end up in teaching engineer. So kalau you nak jadi macam saya cerita tadi, you pilihlah field. Nanti kan you all kalau bila dah kerja tak semestinya akan jadi semua ni tau. Oil and gas tak semestinya. And then tak semestinya akan end up jadi kena buat highway, kena buat water, kena buat building, tak semestinya macam tu. Tapi dekat university you should learn semua tu. Sebab you don't know where you gonna end up nanti, kan? Semua course yang lecturer dah buat tu sebenarnya it's based on analysis, research on apa demand yang dekat luar sana. Faham tak? Okay, diorang dah study apa demand dekat luar sana, and then diorang rangka kos-kos yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan akan hadap lepas ni. So benda tu pun tak touch semua the whole industry, tapi at least you have you can grab a bit from them. Tak apalah, okay, kau boleh dengar kan? Oh ya ke? Okay. Jadi that's why terbentuknya kos yang tuan-tuan dan puan-puan akan hadapi lepas ni lah. Jadi kos-kos tu pun bukan dia orang main short sendiri je. Dia orang akan ada industri luar punya panel untuk tengok kos tu sesuai ke tak, perlu ke tak. Sebab faham kadang-kadang student ni terbeban dengan kenapa perlu belajar benda ni kan? Kenapa perlu belajar benda ni? I've been there. Tapi layan je. Layan je dulu, nanti korang akan faham. Nanti dia tinggal, okay, kita dah belajar semua ni kan. Bila masuk alam pekerjaan ni, oh aku dah belajar ni. Tapi sebab dalam alam pekerjaan nanti, korang still akan perlu belajar lagi tau. Go deeper lagi. Contohnya kan, tiba-tiba dapat masuk buat highway. Masa tu lah baru belajar detail-detail tu. Tapi korang tak adalah melilau. Macam tak pernah belajar lah benda ni. So nanti faham, korang akan lupa juga apa yang korang belajar, yang korang hafal. Tapi bila dah korang masuk buat highway tu nanti kan, korang baca buku tu korang boleh faham. Sebab you've been there. You have read this. So I know where to start and apa yang kita nak grab. Okay. So macam saya daripada field engineer, lepas tu saya ni cepat boring. Saya akan lepaskan boring 2 tahun tu, saya akan tukar lagi buat benda lain kan. I want to explore more. It's a free world. Luar ni dunia ni luas. Jadi why do we have to restrict to one place je kan? Jadi saya jadi end up lah jadi masa sekarang jadi kerja dalam government kan. Government ni dia bukan execute sangat. Government ni dia lebih kepada project management. Yang execute dia nanti tu field engineer ni. Okay, next untuk in JKR, okay, jangan pening That's why saya tak suka letak word banyak. Ini adalah kita punya okay. So whatever JKR yang buat, apa yang dibuat oleh JKR sebenarnya berpandukan ini. Kan? Oh, okay. Kita rehat dulu Okay, tak apa. Tak apa. Tak apa. Yang mana pernah? Thank you. What you gonna see now is actually ini adalah satu proses ataupun kitaran dalam untuk pembentukan aset. Aset apa aset? Bangunan. Yang apa yang kita buat tu lah, projek yang kita buat tu. Contohnya saya buat kolam kan. Tu adalah aset lah. Kan kita membentuk
menghasilkan satu aset. Untuk menghasilkan satu aset tu, dia akan ada banyak proses. Prosesnya adalah kita wujudkan, kita rancang lah first, rancang, terus kita design. Yang ni yang saya akan explain on the right part. Lepas kita wujudkan aset tu, kita ada satu lagi kitaran, which is kita maintain the asset. Maintain pun memerlukan satu skills ataupun satu proses. So on your right part is kita wujudkan aset. Lepas kita wujudkan, kita buat contohnya kita buat bangunan kan, kita buat hospital kan. Lepas tu wujud KKM tadi kan minta buat hospital kan. Lepas kita akan serahkan ke KKM nak tahu. Lepas tu dorang pula yang boleh maintain the asset hospital tu. Kita ni apa tadi, setiap benda pun dia akan deteriorate, dia akan menua kan, dia akan usang. Contoh meja ni kan, ada satu masanya dia akan tua, dia akan perlu diganti. Macam jugalah manusia kan. Kan, yang dia akan tua, dia akan diganti. Ada contohnya saya kan akan diganti oleh tuan-tuan dan puan-puan nanti kan. Jadi kita tu ada proses maintain. Jadi kita nak ni dah tua, dah besar, kita buang, kita ganti yang baru. Itu adalah proses maintenance. So basically in simple word, 5 phase yang saya nak explain pagi ni adalah ni je. Planning, design, tender contract, construction, closing. Ni je. Okay. Jangan pening dulu. So benda ni sebenarnya applicable to in our life lah. Say lah korang, tak semestinya korang ni kan, kalau belajar civil engineering ni, tak semestinya ilmu tu takkan pernah sia-sia tau. Walaupun civil engineer, kita belajar civil engineering tapi kita end up jadi businessman, boleh je kita practice ilmu yang kita belajar dalam civil engineering ni. Prosesnya sama je. You will be thankful. Sebab apa? Dalam civil engineering ni, kita dilatih untuk analytical thinking, analysis, think critically. Engineer is a problem solver. Kan? Kita solve problems. Kalau tak ada problem, tak adalah engineer. That's why Allah wujudkan masalah dengan kita. Masalah akan ada setiap hari dan setiap hari. So jangan mengeluh dengan masalah. Bolehlah mengeluh sikit-sikit kan. Carut sikit-sikit terus. Tapi kita teruskan hidup sebab tu adalah masalah yang perlu kita selesaikan. Otherwise, kalau hidup ni sempurna je, itu dah macam bukanlah kehidupan namanya kan. Betul tak? Apa dia? Give up, jangan give up. Like I said, if you fall 7, you wake up 8. Faham tak? Jangan give up. Jangan give up tu. Okay. Jadi contohnya kan, kalau planning stage, planning stage ni kan, planning stage is actually rancang lah. Kita rancang apa yang kita, sebelum kita nak execute sesuatu benda tu, kita perlu ambil kira, kita rancang dulu. Apa persediaan execute, kita perlu rancang. Gagal dah rancang untuk kegagalan. Ingat tak? Kan? Tak perlu buat projek ni pun. Contohnya kan, kalau kita kerja sebagai event management kan, kita diberi task untuk menjemput artis antarabangsa seperti Coldplay. Kita nak organize Coldplay concert. Sorry kalau bukan yang concert goers tu. Kan? Sebelum kita nak jemput dia orang, kita kena rancang kan. Kita kena rancang, dia orang ni nak datang pakai apa, naik flight apa, dia nak buat hotel mana, pentas ni nak macam mana, besar mana, besar Dewan ni ke ataupun nak kecil je. Jadi benda tu perlu persediaan. Lepas kita rancang, macam tu jugalah dengan dalam, contohnya saya ambil gambar ni, kenapa saya ambil gambar ni projek TAPS Melaka tu lah. Kita rancang lah. Jadi kita tengok sungai-sungai apa yang terlibat, river basin yang terlibat. Kalau tengok proses Melaka situlah kolam besar yang akan ambil air daripada negeri Melaka. Dari sungai-sungai di negeri Melaka akan masuk ke dalam tu. Dan daripada situlah kita akan proses air tu untuk jadi air rawat lah. Kan pada kita dan ahli keluarga kita. Jadi jangan itulah fungsinya kita buat kolam tu.
Jadi untuk engineering, ya, berbalik kepada engineering, ini perlu maintenance. Duluan. Kan dia dah tua kan. Boleh jadinya kalau kita tak maintain, jadilah macam tu. Dia akan menyebabkan accident. Jadi kita tak nak tu. Kita tak nak wujudkan satu lagi masalah. Kita ada masalah. Keras kan. Tidak, Ada masalah. Jadi kita tak ada lagi masalah lain. Kan. minum sikit saya semalam. Apa tadi dalam engineering kita perancangan tu termasuklah macam Jadi minum air besar kagak kalau semalam. kita nak, berapa dalam, berapa kapasiti yang kita nak sediakan untuk negeri Melaka, berapa besar. Okey, penduduknya ada berapa juta kan, ada berapa juta, berapa ratus ribu, and then okey, seorang ni dia akan sedetail-detail itu tau. And then contohnya seorang ni mandi 3 kali sehari, dia pakai 180 liter sehari dah air kan. Darab dengan berapa ratus ribu. Tu kapasiti. Tu untuk hari ini. Bulan puasa bulan puasa pula penggunaan air kita lain pula. Masa World Cup nanti lain pula. Memang tahu kalau kita belajar trend water, bila musim World Cup, air dia tiba-tiba naik, ya, penggunaan ni makin banyak. Saya tak tahu kenapa, especially tengah malam. Kan? Jadi memang benda tu akan mempengaruhi lah. So, semua trend tu akan kita study dalam peringkat perancangan. Okey. Lepas tu apa tadi? Selain daripada tu, faktor alam sekitar, kita buat environmental impact assessment. That's why saya cakap tadi, kita takkan buat semua tu tau. Maybe bila kita masuk dalam kerjaan nanti, maybe kita buat EIA je. Maybe kita buat design je. Maybe kita buat SIA je, Social Impact Assessment. Social Impact Assessment pun is part of kajian-kajian yang dibuat semasa peringkat perancangan ni lah. Kita nak tengok apa impact pembangunan ni kepada sosial, penduduk society, penduduk setempat tu lah. Kan? Apa impact ni kepada pembangunan ekonomi diorang, apa impact dia semua diambil kira sebelum kita nak buat satu projek lah. Lepas semua tempat tu semua dah tik. Okey, kita nak buat kapasiti banyak ni, kita nak buat dalam ni. Kita tak boleh besar sangat, nanti akan memberi kacau ganggu kepada penduduk yang dekat atas ni. Belum lagi masuk, sebab ni akan melibatkan land acquisition, akan pengambilan balik tanah. Jadi ada orang yang tak nak tanah yang diambil, jadi kita kena design balik, elak lot dia tu. Jadi benda tu perlu perancangan, kan? Lepas kita buat perancangan, stage seterusnya adalah kita design. Kita dah ada all of this data, kita pergi office, kita design, kan? Kita nak dia bulat macam ni, kan? Kita nak dia berbentuk embrio macam ni, kan? Lepas tu macam mana air tu nak masuk ke dalam? Dia kena ada holding pond, dia kena ada weir, dia ada river barrage. Benda-benda ni masa ni lah, masa design stage ni, masa seperti yang saya beritahu tadi, kalau kita dah end up jadi civil engineer, contohnya nak masuk JKR kan, kita takkan, contohnya saya sekarang ni buat perancangan je, design saya tak buat. Design ni adalah tim design pula. Macam Dr. Radin dulu kan, CIKAS. Dr. Radin dulu saya difahamkan dia bekas pegawai JKR lah. And then CIKAS is actually cawangan yang buat design team lah, buat design. Design tu dia, Dr. Radin akan memerlukan input daripada kami yang di unit perancangan ni. Kami nak EIA mana, apa yang korang nak, berapa ketebal, apa tadi, nak guna jenis whatever macam tu lah. Kan, nak dalam mana, nak besar mana, kan. Lepas tu kita akan bagilah dekat design team, design. So maybe part of you akan buat, contohnya kan, ni akan buat perancangan je nanti. Yang ni akan buat design team. Yang ni akan buat perolehan. Yang ni akan buat construction. So jangan restrict mindset korang yang engineering ni susah. Nanti bila dah masuk dalam pekerjaan nanti kita akan fokus pada satu tempat. Masa ni korang buat je juga apa yang saya cakap tu, gain apa tadi, cuba untuk achieve high CGPA dulu. Okay? Nanti korang akan faham lah kenapa kan. Okay, lepas design kan, dah design ni, kita dah ada BQ. BQ tu adalah Bill of Quantities. Bill of Quantities tu maksudnya, okay,
to say it. BQ ni adalah a list of kita dah ada design, contohnya kan storage reservoir ni kita dah satu unit kan, satu je storage reservoir. Tapi dia taklah macam tu. Saya cuba bagi perumpamaan je lah. Kita nak dia satu je storage reservoir, harga dia berapa juta. Macam tu lah. Okay, contohnya inlet culvert berapa juta. Itulah BQ. Bila dah ada semua anggaran kos semua, lepas tu dah ada drawing. Inilah contoh drawingnya. Dah ada drawing, dah ada spec. Spec tu maksudnya apa tadi, kita punya panduan untuk macam mana kita nak kolam tu. Macam ni contohnya kolam tu kita nak buat tadi kita guna simen. Bahasa layman lah kan. Guna simen. Kita guna reinforced concrete, la ilaha illallah. Kita nak guna concrete instead of, dia ada banyak-banyak jenis ni. That's why nanti korang akan belajar materials, belajar quantities, benda-benda tu lah akan membantu untuk pemahaman korang di alam pekerjaan nanti kan. Lepas dapat harga semua, kita masuklah tender and contract test. Yang ni basically kerja quantity surveyor, ukur bahan. Tapi kita as civil engineer perlu juga ada ilmu tu. Macam mana nak baca bill of quantities, macam mana nak belajar contracts. That's why ada course-course macam contract management, contohnya contract for civil engineers. Dia tak go deeper macam quantity surveyor, tapi kita boleh, we might have certain knowledge, certain degree of understanding of macam mana how the contract works. So bila kita masuk belajar kerja nanti kita faham, kita boleh belajar contract. Lepas dapat kita buat tender, contract kita iklankan, bagi tahu dekat kontraktor, nah aku nak kau buat ni, kau buat kolam ni. Jadi okey, berapa harga kau nak? Dia akan bagi kita dah harga kita, dia ada harga. Nanti ada jawatan. Okey, aku nak harga. Istilah kalau kita perlu faham, kita maybe as a user kan, government kita ada budget kita. Oh, dia macam siapa tu nak pergi Untuk dia buat tapi mahal daripada apa yang kita budgetkan. So kita daripada situlah kita akan buat negotiation kan, negotiation. Kita boleh buat ni sangat. Kurangkanlah ni. lama sudah. Yang penting dia masih menjalankan fungsi. Contohnya masih mencapai objektif, which is membekalkan sumber air kepada Melaka. So there is a negotiation process terlibat dalam proses tu lah. Okay. Lepas kontraktor dapat kontrak, dia masuklah site. Dia masuklah fasa seterusnya, which is construction. So kontraktor akan buatlah kerja-kerja di tapak. Ni civil engineer lain pula yang terlibat. Jadi banyaknya site engineer, ada planner, ada even ada contract engineer juga, tak silap kan, ada kan. Jadi banyaklah, banyak peranan kita banyak. Just tinggal kita nak buat yang mana satu je kan. Banyak je projek dekat Malaysia ni. Jadi saya pun difahamkan sekarang. Saya pernah naik Grab tau, selingan sekejap. Saya naik Grab kan, dia student. Lepas tu dia cakap dia nak sambung degree. Tapi dia tengah fikir dia nak buat course apa. Bila saya tanya, dia nak buat big data analysis, which is wow, aku dah pasal big data analysis. Memang big data analysis is way forward in the engineering, in the industry, bukan engineering je, in the industry lah. We are moving towards industrial revolution 4.0 kan, yang memerlukan banyak data kan. Jadi so apa kita perlukan data ni, kita nak analisis kan, kita nak analyze. Jadi every day kita nak tengoklah apa keperluan manusia ni. Jadi which is good lah, tapi again setiap kerja pun ada catch-nya kan. Jadi tu adalah popular. Jadi saya tanya lah, kenapa tak nak civil engineering? Dia cakap civil engineering dah tak popular sekarang kan. Interesting. So zaman saya dulu dia agak popular lah kan. Tapi you guys take this as an opportunity actually. Bila orang dah tak minat civil engineering, bila semua orang nak jadi TikToker, nak jadi influencer kan. Kau pernah dengar tak kenapa Carol Amin cakap kalau nak jadi influencer kena harus belajar dulu.
Sebab dia macam sebab itulah sebab dia tahu penting yang habis belajar tu dulu. Nanti dah korang dah dapat bachelor in civil engineering tu, korang boleh buat apa je dengan CJ tu. InsyaAllah. Jangan tak semesti jadi civil engineer, tak semestinya jadi government pakai baju yang tak best macam ni kan. Jadi korang nak buat benda itulah, korang you can be creative with that kan. Korang nak jadi product apa ni founder kan, boleh sebab benda-benda skill-skill ni korang akan guna juga nanti. Korang akan Taiwan ni pun engineers kan, chemical engineering kan. You see how he could produce such an interesting video yang menarik ramai penonton, yang menarik ramai followers, and he can be rich. Sekarang dia dah ada gudang sendiri kan, kalau saya katakan. Dia ada gudang and he is a millionaire. How he do it? Because dia ada apa? Dia ada this thinking, analytical thinking creatively. Tu ada quality yang bakal ada pada tuan-tuan dan puan-puan kita. InsyaAllah. Okay? You will be the future millionaire. InsyaAllah. Okay. So berbalik kepada construction ni kan. How do we divert from construction to aeroarming So sebenarnya saya nak pujuk tuan-tuan dan puan yang jangan menyesal ambil civil engineer ni lah. Jadi jangan don't think twice about it. You are in the right path insyaAllah. Okay. Lepas construction dah siap. Ni salah satu tab je lah. Yang ni apa tadi adalah tab Sungai Labu. Inilah sumber air orang bukan. Yang Melaka tu baru siap, baru nak buat. Ni yang dah siap. Contoh yang dah siap. Yang ni ada untuk Selangor lah. Area Pelabuhan Kelang. Dia dekat Semenyih tak silap saya. Dia cover air untuk area Semenyih, jadi airport, KLIA. Jadi sebutkan air ni, kalau tengok air, kalau perasan kat sungai kan, air ni kan macam teh tarik kan. Keruh kan. So bila dia masuk ke kolam ni, selain daripada kita storage, apa tadi, dia akan jadi retention pond. Retention pond tu maksudnya dia akan stagnan macam ni, tapi keledak-keledak tu akan settle ke bawah, jadi atas tu akan jadi clear. Bila clear, kita akan extract, kita akan proses, jadi mudahlah untuk kita proses air bersih tu. Kalau air tu keruh sangat, jadi susahlah untuk kita proses. Jadi proses nanti korang akan belajar dah dalam water treatment engineering, water treatment design. Jadi inilah sumber air yang korang minum. Okay. Okay, lepas siap ni kita bagi dekat agensi yang kata silap saya, Badan Kawal Selia Luas Lembaga Air Lembaga Sungai Luas lah. Okay, Luas is actually an agency di bawah Kerajaan Negeri Selangor yang memantau atau menyelia sumber air negeri lah. Lembaga Urus Air Selangor. Jadi inilah. Okay. Ni I have, kalau mungkin korang pernah nampak lah video ni kot kan, tapi I think it's funny. Sebenarnya it should be the slide, but inilah pentingnya tadi pentingnya kan kita buat. Okay, ni alhamdulillah lah dia menjalankan fungsi projek kita tu kan. Tapi ada juga projek yang terjadi sebab bila dah projek tu siap kan, kita akan testing commissioning namanya. Kita akan test, lepas dia okey baru kita commission. Kita bagi dekat. So tak ada bunyi Ya. I mean actually So Assalamualaikum. Pagi ni kita tunjuk ya bahawa di Universiti Putra Malaysia kita punya highest management, upper management, TNC HEPA kita, Prof Arifin Abdul akan menaiki kerusi roda, menaiki RAM di Astana ya. kita tak ada jadi Syarni
That's why plan properly. That's why yang paling penting tadi first stage tadi planning kan. That's why lah benda-benda ni nak buat RAM ni pun ada banyak kepakaran yang diperlukan, okay? Walaupun kecil je. Ni kalau ni dah fail lah safety engineer. Kan Dr. Mazlina kan safety engineer kan. Jadi safety memang up lah ni kan. Jadi okay, bayangkan dah lah fail macam ni kan. Dia tak menjalankan fungsi dia kan. Kita buat apa? Kita nak buat baru. Nak ulang balik proses tu. Kan ni baru kecil macam ni pun ribu-ribu ni kan projek ni kan. Tapi kita nak ulang balik, kita nak pecah balik, kita nak buat balik kan. Jadi benda tu dalam untuk plan ni akan apa? Kegagalan untuk merancang ni akan menyebabkan kerugian yang besar untuk kita. Kan? Kalau lah, say lah kalau tuan-tuan berbuat kerja dengan kontraktor satu hari kelak kan. Contractor is business oriented people. Kan? Dia nak untung. Kalau kita buat construct benda yang salah, klien tak terima, kontraktor kena buat balik benda tu, dia akan merugikan kontraktor yang terkesannya kita engineers ni lah, kita takkan dapat gaji. Kita yang akan dipotong gaji. Contohnya lah kan. That's why pentingnya perancangan tu, and first korang kena ada strong basis. Kena belajar betul-betul, kena dapat high grades, faham konsep. Dalam belajar ni memang ada certain thing yang kita kena hafal, tapi number one kena faham konsep. Kan? Kalau tak faham tanya, kalau tak faham tanya. And another thing is, kalau dah baca tu kan, cuba ajar kawan kita. Memang kadang-kadang bagi orang, setengah orang kan, macam malas nak ajar lah, takut nanti nampak macam batak dalam kau ni macam pada sangat dia kau mengajar aku kan. Tapi sebenarnya proses mengajar orang tu untuk diri sendiri je sebenarnya. Faham tak? Jadi apa tadi, kita mengajar diri kita sendiri. Kalau orang tu tak ada, terpulang kan. Sebab bila kita mengajar, kita tend to hafal dan ingat. Jadi that's how, because I'm not into notes dulu lah. And then kan kita ajar kan, ada certain terms yang kita rasa macam perlu disebut, perlu dihafal. Masa tu lah baru kita hafal. Contohnya tadi kan, kita nak aku nak ajar kau ni apa fasa-fasa dalam construction management kan. Okay. Kalau kita tak ingat, kita susah nak explain kan. Masa tu lah kita akan ingat planning, rate design, contract, construction and closing. Jadi tidaklah kita menghafal semua benda yang tak perlu sebenarnya. Kadang kita students ni kita jadi jam je. Semua buku ni ke nak kena hafal kan. Kita nak kena rebus buku ni ke, minum air ni ke, macam tu lah kan. Jadi tak, okay. Start by teaching your friend first. And then daripada situ kita akan boleh find out. Okay, nak hafal yang ni lah. Macam ni punya proses nak merawat air ni. Itulah. Especially melibatkan proses. Lagi best kalau kita mengajar. Macam tu lah. Macam saya kan, nak extend 5, walaupun nampak macam simple je 5 phases of construction management tu, it requires me a whole lot of experience daripada awal. Saya pun belum mahir sepenuhnya pun phases tu tadi, tapi saya boleh cerita sikit-sikit lah. Okay, so kena habis. Tapi ni saya cerita sikit-sikit lah Kita cerita sikit macam mana nak jadi professional engineer, what to do. Yang ni saya dah ringkaskan. Saya akan mudahkan bagi pemahaman sikit lah. So you guys can have a clear view on apa yang buat lepas ni. Tentulah. Sebab dia ada details dia. Tapi I don't think you need to know now. Jadi apa yang perlu korang lakukan is this dulu. Okay. Okay, macam okay, kita dah graduate dapat skill of civil engineering kan. Kita kisah lah. First thing sebelum korang kerja, korang dapat di sijil tu, korang terus register dengan Board of Engineers Malaysia. Ingat, remember this. Yeah. Sebab apa? Nak jadi professional engineers, dia orang memerlukan pengalaman. Macam mana korang nak verify, nak bagi tahu board yang aku nak apply professional engineer lah.
aku dah ada pengalaman. Okey. Tengok apa pengalaman kau? Aku dah kerja-kerja kat sini. Tapi kau dah register tak dengan BEM, Board of Engineers? Okey. Oh, okey, untuk student semua, tuan-tuan dan puan, sila fokus apa tadi topik ni sikit sebab ni akan masuk quiz. Kan. Masuk quiz. Siap korang Tapi mudah je insya-Allah. Jadi lepas korang graduate kan, korang terus register dengan Board of Engineers Malaysia. Tak kisahlah korang nak jadi engineer ke tak, nanti korang register je dulu, kan? Jadi so that nanti tiba-tiba lah contoh lepas graduate tu korang tak nak jadi engineer lah, korang nak kerja lah, baik aku kerja kedai runcit seperti betul, senang kan? Dah 2 tahun tu tiba boring lah pula jadi kedai runcit. Jadi engineer balik lah, macam best jadi engineer kan? Macam tu. Jadi kita dah, tapi pengalaman tu apa tadi timeline tu berjalan tau. Jadi kalau kita register time lepas kita dapat hidayah tu tadi, baru kita nak register, pengalaman korang akan dikira time tu lah, bukan lepas graduate. Tapi kalau korang register lepas graduate, pengalaman korang akan dikira daripada lepas graduate, regardless of whatever you guys are doing. So, lepas graduate, first thing first, pergi website BEM, register and as a graduate engineer dulu. You guys an engineer dah tahu, rugilah dah belajar tak dapat title engineer kan. Jadi minta advice daripada lecturer korang, macam mana nak register as a graduate engineer. Lepas graduate engineer, lepas graduate engineer, still lah korang nak kerja kat consultant firm, ada yang kerja jadi site engineer, ada yang kerja terus dapat kerja kat government. Sebab kadang-kadang pengalaman, contohnya kita tak akan dapat the whole pengalaman sekaligus tau. Ada bila kalau kita end up jadi consultant, kita akan dapat pengalaman design. Memang kita akan dapat pengalaman design yang banyak, tapi kita tak ada pengalaman kerja di site. Faham tak? Jadi kita akan lack of pengalaman dekat situ lah. Kalau kita kerja jadi lecturer, tak ada. Tapi lecturer sekarang buat consultancy juga, which is good lah actually. Tapi dekat site tu maybe boleh buat, tapi opportunities-nya tak sebanyak orang yang kerja di site. Lepas dulu masa saya ambil professional assessment examination ni, dia sekarang dah style baru tau. Dia panggil outcome based. Maksudnya dia based on your competency. Jadi macam saya dulu, saya kena buat laporan technical report on site punya report, pengalaman saya dekat site. And then lepas tu saya kena buat report lagi pengalaman saya dekat consultancy, design work. Jadi di situlah hikmah saya baru nampak yang saya, kan seperti yang saya beritahu tadi, kita kena layan whatever given to us. Apparently itulah hikmahnya. Maksudnya saya dah ada pengalaman dekat site tu, construction, which is saya buat budget pipe, pergi check pressure tengah malam semua tu kan. Yang tu saya dah ada pengalaman yang tu, saya reportkan, saya dokumentkan jadi satu report. Lepas tu kan saya ada pernah jadi consultant buat design as a hydraulic modeler tu kan. Tu pun saya dokumentkan, saya buat report, and then saya hantar ke BEM. Bersidang dengan board dia orang, and then saya akan melalui assessment macam interview dan juga interview dan exam masa tu. Tapi situasi saya tak semestinya terpakai untuk semua orang. Itu limitationnya masa tu kan. Jadi board dah revise balik, masih susah sebab tak semua orang akan ada pengalaman dekat site. Tak semua orang akan ada pengalaman dekat buat consultant work kan. Jadi tu akan menyebabkan orang susah nak dapat professional engineers ni lah, title ni lah. Sekarang ni dia outcome based. Maksudnya first, preparation of document for submission. Biasalah kita dapat borang, kita apply. Second, kita akan buat training and juga. Yang dekat sini lah yang berbeza. Boleh lah. Perut saya sakit. Dia sama apa? Oh, tak apa. Okay.
Mute. Okay. Sekarang ni dia macam ni. Okay lah. Tuan-tuan dan puan nanti masuk kerja as consultant kan. Consultant in designing a bridge, jambatan kan. Lepas korang dapat XP buat design kerja for 2 years actually, yang tu saya tak ingat, yang tu saya kena check balik lah. Tapi dah dapat, contohnya kan after 2 years mesti korang terror gila design bridge kan. Dah terror. Yang tu korang kena dokumentkan, apa tadi, dokumentkan and buat report. Lepas tu isilah apa relevant forms. Yang paling pentingnya training and experience report ni lah. Yang tu korang akan korang submit ke BEM. Lepas tu korang akan di-interview. Masa interview tu, masa saya dulu, saya tak perlu buat presentation. Sebab dia akan, examiner tu akan, interviewer tu akan interview. Memang robust lah dia punya, dia tanya from banyak benda lah dia tanya in engineering, based on my experience lah. Kan daripada field macam mana ni kan. Tapi this time, dia akan tanya what you are competent of je. Contohnya, your competency is buat bridge. Dia akan tanya pasal bridge je. Dia tak akan tanya pasal tabs, kolam. Tak ada. Dia akan tanya, okay, bila dah competent pasal bridge, dia akan tanya lah every element pasal macam mana nak buat tiang ni, macam mana nak buat bridge ni, macam mana nak suspended cable ni, macam mana, berapa span-nya, kenapa korang decide span-nya banyak, panjang ni, saya ni acah-acah tahu, pasal saya tak tahu pun, tapi betul lah kan. Jadi kita kena tahulah kenapa korang design in such a way kan. Jadi korang kena explain in that part je kan. Jadi macam saya, contohnya saya punya tadi buat kolam tu kan. Saya akan ceritalah pasal kenapa saya design weir untuk control flow masuk ke dalam ni. Kenapa saya design ni? In fact kan, dalam projek tu nanti, saya maybe tak involve dalam buat barrage punya component, saya akan buat weir saja. Dia akan tanya pasal weir sajalah. So the outcome based. So orang kena present dekat examiner tu, buat presentation, lepas tu dia akan interview sikit-sikit, then and then korang akan ada satu exam on ethics. Ethics. Ejen ini dia berpegang kepada ethics sebab kerja kita melibatkan nyawa manusia. Concern adalah nyawa manusia, bukan nyawa kita. So kita perlu ada ethics yang perlu kita penuhi untuk menjaga keselamatan pengguna, manusia, human kan. That's why contohnya nak design bangunan ni, dia orang tak boleh design sesuka hati tanpa mengambil kira keselamatan kita as pengguna sekarang ni, yang duduk sekarang ni. So that's why kita perlu ada ethics tu. Kita ada etik, kita tak boleh nak design sesuka hati, kan robohkan bangunan ni, kita yang pengguna yang akan jadi bangsa. So that's why dengan adanya code of ethics ni, yang akan di-charge nanti, kalaulah berlaku failure, lepas beberapa investigation lah, dia engineer tu lah yang akan kena. That's why kita kena ada ethics tu. Don't worry, ethics ni memang macam kita baca buku je. Kita akan patah balik macam student, balik yang perlu baca dan hafal. Oh, inilah ethics. So, yang ni aku kena buat, yang ni aku kena jadi. Yang aku tak boleh buat benda ni, aku tak boleh buat benda ni. Sebab apa? Sebab ni. Dia ada proses dia nantilah. So kita kena ada etika dalam kerja tu. So dia akan tanya soalan on ethics, jadi kita akan jawab dalam essay lah. Macam korang dah gempak lah buat essay kan. Macam that's why kita buat essay banyak dekat that's why dekat UiTM ni kan, yang saya perasan kan, kalau di industri, graduate UiTM yang paling banyaknya pandai presentation, and especially in English. Jadi it's actually a good practice lah, it's a good system lah yang UiTM has provided. So ada universiti yang pakai bahasa Melayu. Bila dia orang dah biasa nak pakai bahasa Melayu, kita ni engineering industry ni meluas. Jadi dia akan kadang-kadang melibatkan stakeholders ataupun orang-orang luar, orang-orang overseas. Jadi nak presentation ni memerlukan satu skill. Jadi siapa-siapa yang saya tahu kan, kalau dalam group work ni kan, mesti ada seorang akan jadi bangsa jadi presenter kan. So pada ini
taklah nanti aku pegang di banner ni. Macam tu lah kan. Nanti aku control the slide. Memang dah tahulah ini kan norm-normnya dalam satu kumpulan tu kan mesti ada seorang yang banyak buat kerja. Tapi percayalah insya-Allah dia orang berkat dia selama kerja mudah untuk dia. Maybe orang yang tak buat kerja tu maybe senang mudah untuk dia dekat sini nanti tapi dekat tempat kerja nanti hakikatnya dia perlu juga buat benda tu juga. Jadi tak nak tak boleh lari. So yang berkorban untuk jadi presenter, untuk buat slide, buat report tu jangan susah hati. InsyaAllah akan terbayar masa kerja nanti. Yang tak buat tu InsyaAllah tak adalah. Dia orang akan disuruh berbuat demikian di kemudian hari. Macam itulah. Itu sahaja dan the end. Okay, now I would like to open a session for you to ask any question that is under the sky. Okay, tanya je apa soalan. Okay, inilah ruang untuk korang tanya whatever doubt in mind yang kan. We have 20 minutes, I would say. Kan? Ada tak soalan? Oh, good. They have a question. I have a question. Boleh. Apa yang nanti jadi sekarang? Tak tahu kenapa sebab bukan tak tahu tu the answer. I don't know why malam tadi tiba-tiba saya termuncul saya rasa soalan ni akan keluar keluar juga akhirnya. Saya ada jawapannya but I have to berhati-hati sikit lah. Okay lah macam ni. Dalam engineering ni selain daripada ada jenis orang dia pandai tau, dia tahu dia tahu je apa yang nak kena buat. Okay, extract air daripada sungai padahal Kelantan setiap tahun banjir tapi kenapa air tak ada? Kenapa air macam nitik je kan? Faham. Itu pun sampai ke kita orang pun terpelik. Kenapa Kelantan kan? Jadi padahal di Kelantan ni pandai ramai je engineer air yang berasal dari Kelantan tau. Tu bakal. Nanti tu kan engineer air kan dari Kelantan. Selain daripada skills, kita kena ada satu lagi ilmu which is management. Management itulah yang akan menentukan hala tuju sesuatu company. Okay, I don't mind telling you lah, bukan Kelantan sajalah water operator lain-lain lah. Okay, I don't mind telling you the ugly truth is water engineer industry walaupun dia sangat diperlukan, sangat essential di luar sana, tapi water industry lah yang paling miskin. Miskin. Why? Why paling miskin? Unlike oil and gas, unlike building, unlike highways, tapi water industry yang paling miskin. And then why I end up not juga pursue in water engineering? Kenapa? Padahal air diperlukan ni. Kalau ada orang nak jadi engineer, water engineer, siapa yang akan rawat air kita kan? Siapa yang akan nak urus air negara ni kan? Sebab apa dia murah? Sebab berapa bil air yang korang bayar? 300 sis. Okay, compare dengan elektrik lah. Okay, kalau kerja dengan TNB mesti lagi masuk kan, lagi besar gajinya kan. Berbanding kerja dengan air Selangor, gaji tak macam ala-ala government je kan. So apa? Air bil kita sebulan pun dalam RM20. Puluh-puluh ringgit tak? Cuba kalau tarif air naik, tak menenting ke semua orang. Okay, orang rakyat akan menenting. Bila menenting, dia akan salahkan siapa? Whatever government the day lah kan. So Dibawa.
dekat Kan yang area situ. political Kalau leverage jualan lah. set kan sakit. There will be Kalau politicizing. That's why lah berinteraksi sampai kaki. berpuluh-puluh tahun ni air bersen-sen je lah seliter. Padahal proses nak rawat air 1 cubic liter tu bukannya sen-sen yang korang bayar tu, yang kita bayar, bukan korang. Kita bayar ni. Padahal dia beringgit-ringgit. Jadi kalau kita defisit, mana kita nak dapat keuntungan? Bila tak dapat untung, macam mana kita nak repair? Kan saya cerita tadi pasal maintenance. Macam mana kita nak maintainkan logik kita? Logik kita semakin hari semakin tua, semakin usang kan. Jadi dia adalah industri yang paling miskin lah. Jadi untuk berbanding dengan TNB, elektrik kita sebulan ratus bayar kan. Bil telefon, utility RM90 kan, RM100 untung kerja dengan TM ni kan. Cuba kalau kita kurangkan bil TM tu, tak melenting TM. Jadi air je yang banyak macam tak apalah. Jadi that's why kenapa saya pursue juga water engineering, sebab okey, lepas korang graduate nanti kan, masing-masing akan ada matlamat masing-masing kan. Tak ada ke yang nak tanya nak kerja engineer mesti nak gaji besar kan. Tapi tak apa, masing-masing ada objektif dan motif masing-masing. Okay, say you are money driven kan. Apa tadi macam mana orang nak kerja jadi kaya, gaji besar kan. Sekarang daripada awal ni dah kena set apa tadi? Set path yang aku nak masuk Petronas contoh kan, baguslah. Jadi korang akan belajar betul-betul nak masuk Petronas, kena grade tinggi-tinggi. Takkan dia nak hire yang cikai-cikai ni kan. Dia kan korang belajar lah. So jadilah korang engineer oil and gas, dapatlah gaji besar. Tapi ada je orang yang dia boleh je dapat gaji cukup makan, tapi yang penting untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Memang it sounds cliche, memang it sounds saya faham darah-darah muda ni mesti dia punya aspirasi kepada kekayaan. Lagi-lagi lah dunia sekarang ni semakin sempit as in, sebab kita tengok social media sekarang kan, kita disajikan dengan benda-benda yang cantik-cantik, yang best-best, yang menarik-menarik kan. Dan ada satu tahap tu kita rasa macam I want to be like them, I want to live life like that kan. Jadi kita tu sebenarnya hakikatnya tak berlaku macam tu. Jadi benda ni akan membentuk satu tekanan, satu pressure kepada kita, which is what we call as peer pressure. Contohnya kawan ni ada iPhone, apa ada ni je. Jadi padahal benda tu tak penting pun sebenarnya kan. Jadi ada orang yang dia memang dia nak hidup sederhana je. Yang penting dia tak nak penting-penting kepala, and then dia happy. Sebab hasilkan air tu, cuba imagine orang rawat air itulah untuk orang mandi, orang ambil wuduk, orang makan, orang feed the baby. Berapa banyak pahala. That is nasihat yang bos yang beritahu saya lah. Dia cakap, Amir, masa kita rasa dekat logi lah, kalau kita rawat air ni, tanamkan niat sekali yang kita buat ni lillahi ta'ala dan untuk berbakti kepada rakyat, berbakti kepada manusia. Kita ni dah jarang beribadah, kita ni kaya lah kan. Nak beribadah ni kurang, pahala pun dosa je banyak kan. Tapi at least indirectly, okay, air ni nanti bila dah rawat bersih, ni akan masuk ke perut baby-baby, yang akan mandikan baby, yang akan mandikan jenazah, yang akan untuk orang berwuduk dan sembahyang kan, and then untuk orang makan, untuk kelangsungan hidup manusia. Bila kita ada niat tu, insya-Allah tu akan jadi we will feel very rewarding. Itulah aspirasi saya kan. Saya rasa macam kalau kita tak kalau saya dok fikir pasal money oriented je, money kita boleh cari cara lain sebenarnya untuk to gain money sebenarnya. Tapi ada orang tak semestinya nak jadi kaya tu membuatkan dia jadi konten, menjadi lebih terisi, lebih bermakna. Ada je orang yang gaji cukup makan, tapi cukuplah kerja dia tu, dia dapat berbakti dengan orang tu dah membuatkan dia puas. Itu yang paling penting sekali. So kalau I've been in the situation where gaji besar sikit,
tapi saya rasa macam kosong, tak konten, faham tak? I'm lacking something. So there will be a Rasa point macam tu our life besi rasa dia nak buat hilang something yang balik. bermanfaat untuk manusia. Okay? Any other question? Okay, berbalik kepada Kelantan tadi tu. Bukan Kelantan lah, okay? Kalau lah mana-mana negeri yang ni, satu dia mungkin dia beban management lah. Management, okay? Bukan saya tak cakap pasal AKSB. Saya cerita pasal negeri Kanoha. Kan? Negeri, what is Kanoha meaning sebenarnya? Kanoha, oh ya, Indonesia kan. So saya bukan Indonesia negeri ni lah, sekolah ni. Kalau dia kebanyakannya kalau dia ada dua je faktor kenapa masalah air dekat Malaysia ni. Satu technical means ada banyak pipe usang, ada kekurangan sumber air. Kedua adalah management. Dua ni mana-mana negeri pun kalau dia macam tak boleh perform, ada dua benda ni, dua restriction. It's either technically problem ataupun management problem. Okay. Duit banyak tau disalurkan ke Kelantan. Banyak projek air kat Kelantan. It's a matter of how you want it to do. Macam padahal bos-bos air dekat Malaysia ni, bos-bos air lah kan. Kebanyakan dia orang Kelantan. Pada pantai, tera-tera. So, kita lah. Okay, any other question? Pagi je apa soalan? Okay. Okay, it is a very, very good question. Okay. Okay, faham. Yang tu biasanya question tu akan datang daripada seorang yang dah tahu insya-Allah hala tuju dia. Okay. Sebab dia akan dia macam ni kan, university dah provide course kan. Dah lengkap dah lah, tapi again setiap program pun mesti ada kekurangan dia. Where dia tak boleh nak fully meet the expectation lah. Where at the end of the day dia memerlukan inisiatif kita untuk majukan diri kita kan. Macam saya lah, macam dekat uni tak belajar hydraulic modeling kan. Jadi even though dekat water dekat master dulu pun ada, tapi dia surface je. Tapi saya ambil course lain sebab saya rasa nak mendalami. And then saya belajar hydraulic modeling punya course tu. Bila dapat CJL tu, plus kita dah pandai pasal benda tu kan, tu akan jadi added value to your CV nanti. Okay. Semua contohnya ingat ada 5 orang lah, 5 orang hantar CV gempak ni, semua 3.8, 3.9, 3.7, tiba-tiba 3.3 kan. And then semua gempak-gempak ni kan. Tapi tiba-tiba kan saya tengok 3.3 is not too bad, tapi dia the lowest among the other 5 kan. Tapi 3.3 ni dia ada CJL tu tadi, AutoCAD. If I were an employer, I would hire that guy. So dia ada, and then dia nak ambil course tu pun memerlukan kesedaran dan motivasi yang tinggi tau. Dan it's a sacrifice sebab bukan murah course tu kan. Even though 100 pun harga dia, it's not cheap. So that apart from the technical competency dia sebenarnya dia akan tengok attitude dia juga. Dia berbalik bila tidak nampak candidate ni ada usaha untuk memajukan diri dia sendiri. Ada inisiatif. That is giving marks, very big marks actually to the 3.3 girls or guy. Kan, berbanding yang 3.9, 3.8 yang might be very complacent and confident yang aku 3.8, so aku boleh dapat insya-Allah. Okay. Tak berlaku benda tu. So actually that's good, very very good. Again, percayalah, seperti yang saya cakap tadi, tak ada ilmu yang sia-sia. Okay? Ilmu tu ilmu yang bagus, berfaedah. InsyaAllah dia tak hari ni, tak esok, maybe 10 years akan datang akan guna balik that sidel. Okay? Ada soalan lain? Ni mesti nak tanya soalan ni.
Saya tahu even though diorang backbenchers kan, mata diorang tak tengok. Oh. Dan saya pernah duduk belakang pula, jangan tipu lah. Ada soalan lagi? Tanya je. Tak kisah silly question. Tapi soalan yang dapat tadi tak silly pun. Which is bagus lah actually. Nanti saya harap awak akan jadi engineer air yang akan mengubah nasib air Kelantan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Saya doakan. Amin. IR apa nama dia? IR Nick. Contoh kan projek TAPS Melaka ni, nama engineer dia, pruning dia Dr. Nick. Dr. Nick and Associate. Dia dah Kelantan ni. You know, terror gila kot design air. Smart tunnel tu dia design, ni dia design. So, anda kan terror. So again, skills lain, management lain. If you fail to manage, that's why korang ada course subject management kan. So korang belajar kadang-kadang tu management ni kan baca-baca abang hafal ni kan. It's a skill, it's a set of skills that very important, very essential in construction and engineering. Lagi open. Jangan feel obligated, please. Kena tanya di soalan yang That's my rules, class rules. Kena tanya soalan. Kalau tu telefon. boleh. Kalau ada soalan minta tolong kawan sampaikan pun tak apa. Cakap je, kawan saya tolong tanyakan. Tanya je. Boleh banyak member saya kerja offshore. Boleh, sangat boleh. Again dia berbalik kepada nature apa? Nature yang kalau minat, especially perempuan kalau minat, why not? Sangat digalakkan. And then it's a opportunity tu macam bukan tak mudah. If you want it, you can get it actually. Macam saya tak minat. Saya tak nak jadi kerja offshore. Jadi saya tak memohon ke arah tu lah. Tapi memang banyak je kerja tadi civil engineers kerja offshore. I see. Very good question. Pengalaman tu yang sekarang ni 3 tahun je, 3 tahun. Tapi ada je yang lepas setahun dia dapat pemohon dia. So dia outcome based. Kalau okay. So dia macam ni, kalau dah competent on the subject, say awak nak jadi apa nanti? Structure, see, okay. Say lah structure engineer buat bridge lah, contoh lah bridge kan. Jadi kalau dah design contohnya nak buat design tu, and then dah involve 3 project bridge, contoh dah confident design bridge kan, boleh dia buat technical report on bridge. Kalau boleh achieve dalam tempoh setahun dah competent tu, buat dia report on bridge. Dapatkan testimoni daripada mentor, tapi saya tak sure betul testimoni yang mengatakan bos tolong sign, tolong perakukan, tolong certify yang saya ni competent, dia sign lah, okay, dia ni boleh design bridge, sign kan, hantar application boleh. And then tapi kena masa interview tu kena pandai lah bila orang tanya macam mana design ni. Untuk bridge macam mana, kenapa pilih code ni, kenapa pilih yang ni, kena pandai justify lah. Oh ya, betul. And then the mentor pun mesti ada PC juga sekarang ni. PE PC.
sekarang ni dia perlu certify by PPC lah. Dia punya testimonial tu. Dia sign. Dia kena ada PEPC. Okay, dia macam ni. PE ini professional engineer. Tapi professional engineer ni dia ada IR, tapi dia tak boleh jadi submitting person. Submitting person tu adalah every drawing yang kita hantar ke klien untuk diperlakukan, dia kena ada PEPC, Professional Engineer with Practicing Certificate. Yes, Professional Engineer with Practicing Certificate. Yang tu, yang dia punya job tu akan diterima drawingnya. Jadi kalau saya tak boleh. Saya tak apply ke situ lagi. Tapi saya dah one step, saya dah proses lah nak mohon. Cuma mas rajin je lah sebenarnya kan. Lepas tu lepas kita buat tadi kan, dah design bridge kan, kita buat technical report kita mengatakan, oh aku pandai design ni lah, aku ni macam ni. Okay, bos masa tu kena ada PEPC lah. Tolong verify yang I am competent in designing a bridge. So dia akan sign and then hantar application. Lepas tu orang akan interview on your competence. Okay, once dah dapat PE, dah dapat IR tu, and kalau nak jadi submitting person, dia ada job tau. PE, job dia hexagon, bentuk hexagon. And then kalau PEPC, job dia bulat. Job bulat tu yang mahal. Jadi PEPC. Untuk PEPC, okay, saya cerita sikit lah kan, sebab benda tu sebenarnya dah advance lah. Kalau dia macam, okay, macam PE sahaja, professional engineer, dia akan test kita punya kompetensi je. Tapi kalau PEPC, dia punya concern adalah submitting person. Jadi that's why that means you dah kena pandai tengok drawing, dah kena faham soil investigation report macam mana, dah kena faham kerja ukur macam mana. Jadi ethics macam mana, akta-akta macam ni, dia lagi deeper. Sebab dia nak ni certify drawing ni, dia melibatkan nyawa orang ni kan. Jadi dia perlu ditest lebih advance lah, lebih mendalam. Ya. Sekarang ni pun kalau tapi kalau dah dapat PE tu, kalau dah rasa error tu kan, hantar je lah kan. Tapi biasanya hakikatnya dah in the working life, kita kadang-kadang memang dah buat benda ni kan. Contoh kan, saya dulu pernah buat water distribution. Maybe ada benda yang saya lupa. Sekarang ni saya buat kolam. Ada benda yang saya lupa kot. Jadi saya kena revise balik. Benda tu yang dengan bebalan kerja lagi, kita nak revise tu memerlukan kudrat dan pengorbanan. Satu soalan lagi apa tadi? International. International actually dia ada ni kan, tak. Tapi saya selain daripada PE, macam dia dia macam setiap negara, macam UK dia ada PE dia sendiri, Australia dia ada board dia sendiri, the accreditation masing-masing. Tapi untuk BEM, saya ada Asian Chartered Professional Engineer, ACPE. Saya dah ada tu. Maksudnya saya boleh practice engineering, saya boleh practice in any ASEAN country. ASEAN country je lah. Macam Thailand. Negara lain selain daripada negara ASEAN, saya tak boleh practice engineering saya lah. Saya nak jadi engineer dekat London, contohnya dekat UK kan. Saya kena apply kompetensi, apply accreditation dekat negara tu lah. BEM, Board of Engineers negara tu lah. Yeah, you made it. Sejam. Thank you. So thank you very much, Armin, for your sharing and a very interesting presentation. I believe that everyone, all the students learned something new. Is it? Yes or no? Yes. Okay. Before we laugh, I think we take a picture Yes, with yes, everyone.
So how to take a photo? Is it the speaker have to be there or Dekat sini lah kot. sini? How? Boleh. Actually you I will sit dekat Oh sini. yeah, Ah. you sit over there. Okay. Okay, I take first. Timer. I will take by timer. Okay. Okay, wait Tak nampak. I think try one. Okay. Kita tukar-tukar lah. Tak apa, you dulu. You dulu. Okay. Ready? Okay, we try first. Okay, 1, 2, 3. Okay, the student, can you go down? More closer. Penuhkan seat. Okay. Just bring all the seats. Cepat. Yang tepi-tepi ni pergi ke depan sebab tak boleh capture you all yang kat tepi ni. Boleh tak yang tepi ni pergi ke depan? Yang dah ada kat belakang tu is okay. Bawah. Turun bawah. Cepatlah. Faster. Apa nampak? Kena penuhkan bau cantik gambar. Ya, betul. Masuk sini. Okay. Masuk cepat-cepat ke depan lah. Ya Allah. Ke depan. You all tu. Apa masalah ni? Ambil gambar je pun. Okay, duduk. Penuhkan. Penuhkan. Sini pun boleh. It's okay. With the speakers also can. You masuk. You masuk tu nanti I. Masuk je. Kenapa tak buat ada kan? Sebelah sana pun ada. Okay, Naba masuk. Masuk. Naba nak famous lah ke depan. Kau nak famous. Nek ada ni. Sini Nek. Sebelah sana ada Nek. Okay. Alright, dah. Stay. Okay. Nampak. Okay, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Yang belakang nak berdiri ke? Yang belakang?